Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faiz Ashraf Abdul Rahman, nombor pelajar P153-568. Saya hari ini akan membentangkan analisis terhadap sebuah artikel bertajuk Persekitaran Toksik Meningkat Tahap Stres, kajian terhadap pekerja sektor perindustrian makanan, yang ditulis oleh Umaymah Fakhruzaman, Nurul Izzah Muhammad Nordin dan Nurul Huda Ishak daripada UNISYAM. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Contemporary of Islamic Counselling Perspektif pada Ogos 2024. Artikel ini membincangkan bagaimana persekitaran di tempat kerja yang toksik menyumbang kepada stres dalam kalangan pekerja industri makanan di negeri Kedah. Kajian ini memberikan tumpuan khusus pada faktor-faktor yang menyebabkan stres serta cadangan penyelesaian untuk mengurangkannya. Objektif kajian artikel ini menetapkan 4 objektif utamanya, iaitu memahami pandangan responden mengenai persekitaran kerja yang toksik, mengenal pasti punca persekitaran toksik. Yang ketiga, kesan fizikal dan mental terhadap pekerja akibat daripada persekitaran kerja yang toksik. Dan yang terakhir adalah bagaimana pekerja atau responden memberikan cadangan atau mencari jalan penyelesaian terhadap masalah ini. Definisi konsep dan operasional. Para penyelidik mendefinisikan persekitaran toksik sebagai budaya sosial di tempat kerja yang tidak sihat, di mana sikap negatif daripada rakan sekerja dan pelanggan menyebabkan stres secara operasionalnya. Kajian ini turut merujuk kepada kes-kes seperti buli dan konflik di tempat kerja yang mendorong pekerja untuk berhenti kerja kerana tidak tahan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif melalui temubuan. 3 responden wanita yang bekerja dalam industri makanan segera diambil sebagai sampel. Namun kajian ini agak terhad kerana hanya melibatkan wanita Melayu dari latar belakang yang hampir serupa tanpa kepelbagaian dalam pemilihan responden. Yang kelima, kita berbincang mengenai teori dan kajian lalu. Walaupun artikel ini tidak menyatakan teori secara jelas, teori motivasi Maslow boleh dikaitkan secara tidak langsung. Berdasarkan kajian, pekerja yang tidak memenuhi keperluan asas seperti kasih sayang dan penghargaan diri lebih mudah untuk mengalami stres dan cenderung untuk berhenti kerja. Kelemahan kajian. Kajian ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak dinyatakan teori dan model yang digunakan menjadikannya ianya kurang jelas. Yang kedua, responden terhad kepada kumpulan yang sangat spesifik, iaitu wanita Melayu, industri makanan segera. Ketiga, cadangan penyelesaian yang diberikan adalah terlalu umum dan tidak mendalam. Dan yang keempat, kekurangan perspektif majikan yang boleh memberikan pandangan yang lebih holistik dalam memahami punca sebenar persekitaran toksik di tempat kerja. Walaupun pada awalnya penyelidik melaporkan bahawa ketiga-tiga responden mengalami kemurungan dan kebimbangan, hasil temubuan menunjukkan mereka hanya mengalami stres yang minima dan tidak memerlukan rawatan mental. Selain itu, soalan yang diajukan tidak dijawab sepenuhnya oleh semua responden, menunjukkan isu yang dihadapi oleh pekerja adalah berbeza-beza. Melalui bahagian ulasan dan perbincangan pula, pada bahagian perbincangan, kesimpulan kajian didapati bersifat bias kerana hanya berdasarkan perspektif pekerja. Pemilihan responden yang terhad dari segi gender, kaum dan jenis industri menjadikan hasil kajian ini kurang mewakili keseluruhan industri makanan di Malaysia. Penyelidik juga tidak mempertimbangkan pandangan majikan yang penting untuk memahami dinamik hubungan di tempat kerja. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, kajian ini membincangkan isu penting mengenai persekitaran toksik di tempat kerja, tetapi kurang menyeluruh dalam pendekatan dan metodologinya. Kajian ini memerlukan pendekatan yang lebih pelbagai, termasuk pandangan daripada majikan dan pekerja dari pelbagai latar belakang untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat dan menyeluruh. Sekian, begitu saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.